أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, kasihi lagi saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal. Seterusnya saya muliakan Ustaz Tuan Haji Mahmud bin Mat. Seterusnya Tuan Kuasa, saya muliakan juga Al-Asatizah dan Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Muslimin dan Muslimat, tetamu-tamu Allah yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang mulia ini dan juga dalam bulan yang sangat diberkati dan dirahmati Allah. Dan hari ini kita dah maklum bahawa kita dah hampir ke penghujung Ramadan dan hari ini kita masuk hari yang ke-27. Bermakna kita ada 9 hari lagi. Bukan 3 hari je. 9 hari ni kita tambahkan dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. InsyaAllah pada pagi ni saya bawa satu tajuk. Kitab kita tu tangguh dulu. Ya, kita maaf banyak-banyak. Ya, kita Risalatul Tauhid tu, Risalatul Tauhid kita ni kita tangguhkan kalau panjang umurnya lepas raya lah. Ya. Jadi pagi ni saya nak bawa tajuk, nak menceritakan ambang Syawal. Biasa amal Ramadan. Ini orang jaga orang bincang ambang Syawal. Ya. Kita akan bercerita berkenaan bagaimana nak nyambut hari raya menurut agama Islam. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, InsyaAllah kalau tak ada apa arahnya, hari Khamis nanti rayalah kita insyaAllah. Ya, masuklah kita pada bulan Syawal. Bulan Syawal ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia adalah bulan yang sangat hebat sebenarnya. Kenapa dia panggil Syawal? Syawal ni dia adalah bulan peningkatan. Dikatakan bulan peningkatan apa? Peningkatan amalan kita. Bertambah iman kita kerana berpuasa sebulan. Sebab tu dia dipanggil sebagai Syawal. Dan Syawal ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di antara bulan yang dicadangkan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Ketika mana Sayyidina Umar nak jadikan tahun hijrah, tahun baru dalam Islam ini, iaitu tahun hijrah yang kita guna pakai 1442 hijrah pada tahun ini. Ianya bermula pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Apabila Sayyidina Umar bersetuju nak mengadakan bulan tahun hijrah ini, maka persoalannya nak mulakan bulan. Ya, nak mulakan bulan yang pertama. Maka dalam perjumpaan dengan para sahabat ketika itu, lalu Sayyidina Umar bertanya kepada sahabat dan minta dicadangkan bulan apa nak letakkan bulan pertama dalam tahun hijrah ini. Maka ada sahabat yang mencadangkan, ada 3 cadangan. Yang pertamanya bulan Ramadan, kemudian yang keduanya Syawal, dan yang ketiganya Muharram. Ada 3 bulan dicadangkan letak bulan nombor 1. Kalau kita tahun Masihi bulan Januari. Ya, kalau bahasa Arab kata Yanayir. Ya. Jadi sekarang ni dalam tahun Hijri ni ataupun tahun Hijrah ni, apakah bulan yang pertama nak disusun? Jadi ada cadangan bulan Ramadan. Kenapa Ramadan?
sebab ini adalah bulan yang sangat mulia. Bulan di mana umat Islam diwajibkan berpuasa. Ya, bulan yang disebut sebagai pengampunan, bulan dilipat gandakan pahala. Ya, bulan yang sangat banyak kelebihan dia. Kemudian ada yang mencadangkan Syawal. Kenapa Syawal? Sebab Syawal ni adalah satu bulan nak meraihkan kemenangan melawan nafsu setelah kita berpuasa selama sebulan. Dan ada cadangan sahabat yang menamakan Muharram. Muharram ni kenapa? Sebab Muharram adalah bulan di mana umat Islam ketika itu bersurai daripada menunaikan haji pada bulan Zulhijjah. Jadi ketika itu bila bersurai, maka dah tentulah umat Islam yang menunaikan haji ini dalam keadaan fitrah, ya, bersih daripada dosa, ya, kemudian dapat balik daripada perhimpunan besar umat Islam dan sebagainya. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka di antara 3 bulan ini yang menjadi pilihan Sayyidina Umar ialah Muharram. Ya, Muharram. Sebab kata Sayyidina Umar, Muharram ni adalah di mana manusia balik daripada haji dalam keadaan membawa bersih daripada dosa. Ya. Baik tuan-tuan sekalian, jadilah Muharram bulan pertama dan kita guna pakai sekarang ni Muharram sehinggalah bulan sehinggalah Zulhijjah. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ini bulan. Sebenarnya bulan-bulan ni dah daripada dulu dah. Adanya sebelum ada Rasulullah lagi pun. Nama-nama bulan ni dah ada. Saya ingat dulu pun saya pernah cerita sejarah bulan-bulan ni. Kenapa dipanggil sebagai Safar, ya? Kenapa dipanggil Zulqa'dah, kenapa dipanggil Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, semua ada cerita dia. Ya, semua ada kisah dia. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maknanya Syawal termasuk di antara cadangan untuk dijadikan bulan yang pertama. Sekiranya Sayyidina Umar terima Syawal bulan 1, bulan pertama dalam hijrah, maknanya awal tahun dah nyambut raya dah kita. Ya, tapi Syawal tu dia letaknya tak jadi pada bulan yang pertama. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya bulan Syawal ni dia banyak peristiwa yang berlaku. Ya, di antara peristiwa paling besar sekali yang berlaku pada bulan Syawal ni apa dia tuan-tuan sekalian? Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku satu peperangan dipanggil sebagai peperangan Ahzab. Nah, ini satu perang yang sangat besar. Ya, tuan-tuan sekalian, ada masa cari bagaimana boleh berlakunya perang Ahzab ini. Dipanggil juga sebagai Ghazwatul Khandaq. Ya, dipanggil sebagai perang Khandaq, perang parit. Ya, ketika bagaimana golongan yang dipanggil 2 golongan ini yang disebut sebagai maghdubi alaihim, kemudian yang kedua ad-dhalin. Ini 2 golongan ini yang membalas dendam di atas kekalahan mereka dalam perang sebelum ini, yakni perang Badar dan juga perang Uhud. Baik tuan-tuan dan puan-puan, siapa golongan maghdubi alaihim ni? Golongan yang dimurkai oleh Allah ke atas mereka ini, iaitu disebut sebagai Ahlul Kitab. Ya, golongan Ahlul Kitab daripada kalangan Yahudi dan juga Nasara, yang mereka ni sebenarnya faham tentang agama, kenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sengaja menjadi musuh kepada agama, kepada Islam dan kepada Allah Subhanahu taala. Disebut sebagai maghdubi alaihim. Mereka ini adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Dan juga disebut golongan disebut sebagai dhalin, iaitu mereka yang sesat. Ya, yang sesat ini siapa? Yakni terdiri daripada kalangan kafir ataupun musyrikin. Ya, musyrikin Mekah ketika itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka berlaku peperang Khandaq ini berlakunya ialah pada 5 Hijrah. 5 Hijrah, tahun 5 Hijrah, dan berlakunya adalah pada bulan Syawal. Ini sejarah. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak cerita pagi ni berkenaan dengan bagaimana nak sambut Aidil Fitri ni. Bagaimana adab dalam agama ataupun dalam Islam kita nak sambut raya. Belum raya lagi ni. Ya, tiap-tiap tahun nyambut raya. Ya, tapi sambutan kita selama ni bagaimana? Adakah sambutan raya itu bertepatan dengan agama ataupun perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah,
Sebab tu dalam nak menyambut Aidilfitri ataupun nak sambut satu Syawal ini, maka ada adab-adab tertentu. Ya, kita sebut beberapa adab di sini. Pertama sekali, bila tiba saja, masuk saja hari raya, pagi-pagi lagi, maka sunat kita mandi sunat hari raya. Ya, mandi sunat untuk menunaikan solat hari raya. Sunat mandi. Bagaimana mandinya? Niat je tuan-tuan sekalian. Ya, saja aku mandi sunat Aidilfitri kerana Allah Ta'ala. Tak ada masalah. Ya, jangan pula niat saja aku mandi sunat Aidilfitri 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ya. Orang bukan dengar, bukan masalah dengar tak dengar. Salah tak kena langsung. Tak ada rakaat mandi ni. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, maknanya mandi saja aku mandi sunat Aidilfitri. Ya. Mandi seperti mandi-mandi biasa je. Bukan macam mandi wajib siapa beria sangat dah. Itu mandi wajib memang dah kena basah semua. Ini mandi biasa tapi bezanya ada niat dapat pahala. Ya, maka sunat. Mudah je niatnya. Ya, air sampai je pada anggota, niat saja aku mandi sunat Aidilfitri kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah dapatlah pahala kita melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ingatlah, ya, jangan tak mandi pula raya nanti. Kitanya mandi pagi tu niat mandi hari raya, ya, mandi raya. Baik, kemudian mandi seorang-seorang, jangan mandi jema'i pula, ya, mandi ramai-ramai pula. Dia baru ni ada orang tanya tanya, Ustaz, kita buat qiyamul lail ramai-ramai ni, orang buat seorang-seorang sudah, dia kata. Saya khabar dia sebenarnya buat ramai-ramai ni dia macam makan. Kita makan seorang-seorang tak apa sedap, tuan-tuan. Kita makan seorang sedap tak? Tak sedap makan seorang. Tapi kalau makan ramai sedap tak? Tak. Bila kita makan beramai ni rasa lain nak. Sama juga kita buat ibadat ni, tuan-tuan. Sebab tu dia suruh datang masjid. Datang surau sebab datang masjid surau ni beramai. Ada terlain sikit rasa dia. Kalau sembahyang seorang tak ada nikmat dia. Sebab itu kalau buat qiyamul lail bukan nak menunjuk, tidak. Dia niat ni, hati kita ni Allah je yang tahu. Buat apa kita nak tunjuk pada siapa? Pagi-pagi pukul 3 datang masjid nak tunjuk pada siapa? Orang semua tidur. Jangan salah. Maknanya ikhlas itu bahagian Allah SWT. Yang tahu kita kerja, kita buat je. Ya, sekarang ni kita dah habis dah 27. Ya, kita tinggal 3 hari lagi. Malam ni 28, 29 dan 30. Ya, jadi bila Lailatul Qadar majhul, kita tak tahu, wallahu alam. Allah je yang tahu. Ada orang kata 25 hari, malam 25. Kan khabar, kalau saya khabar malam 25 kan tak nak buat dah kita. Malah nak khabar kan. Mana ni rahsia Allah SWT. Jadi buat jelah. Tuan-tuan sekalian, kita semua maklum bahawa Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Semua orang tahu. Ya, kelebihannya sangat besar. Ni tawaran yang sangat lumayan, tetapi malangnya kekurangan pelanggan. Pelanggan tak ramai. Ya, kita lah menjadi pelanggan tetap dah. Ya, regular customer ni kita lah. Mudah-mudahan kita lah yang diangkat oleh Allah, yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar ini, yang dapat Lailatul Qadar, insya-Allah bahagialah kita di sana insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak ada masalah buat beramai. Ya, kalau buat seorang-seorang ni tak seronok. Kalau buat seorang ni memang tidur je. Ya. Dia semangat dah, kemudian dia seorang, dia buat sembahyang 2 rakaat, lepas tu tidur sampai sudah. Tapi kalau sembahyang ramai ni tidur gerak dia orang. Kita nak tidur pun segan. Maknanya baik, biarlah kita buat beramai. Saya pun yakin masjid surau kita pun ada buat insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang pertama sekali mandi sunat Aidilfitri. Yang kedua, di antara adab kita menyambut Aidilfitri ni apa dia? Sunat makan sedikit. Ya, makan sedikit sebelum pergi sembahyang raya, makan. Tapi mau nak makan sikit. Ya. Jadi tak apalah nak makan banyak pun tak apalah, tak ada masalah. Hak makan ni harus kan. Jadi makan sunat. Sunat sebelum pergi sembahyang raya. Tapi bagi sembahyang Aidil Adha, sunatnya selepas solat. Tu sunat. Nak makan makanlah, tak ada masalah. Ni ceritanya sunnah. Ya, siapa yang buat amalan ini dapatlah pahala. Jadi sebelum datang sembahyang raya, maka makanlah sikit. Kita memang dah prepare awal dah, daripada dah 3-4 hari dah prepare. Ya, pagi tu makan lemang, ketupat apa semua. Jadi tak ada masalah.
Tapi jangan makan melampau lah, yang berlebih-lebihan sangat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang ketiga, apa perkara sunnah hari raya ini? Ini perkara besar ni. Apa dia? Iaitu takbir raya. Tuan-tuan sekalian, takbir raya ni adalah sunnah yang besar, syiar. Ya, dan takbir ni kita kena faham. Saya ingat ramai orang tak perjelas tentang takbir raya ni. Bila takbirnya, ya, apa beza di antara takbir raya Idul Fitri dengan Idul Adha? Sebab tu dalam takbir ni dia ada dua. Dia sebenarnya takbir ni banyak. Takbir membesarkan Allah, ya. Takbirkan semangat, ada takbir raya dan sebagainya. Takbir kerana datangnya contohnya guruh kan, pun kita boleh bertakbir, ya. Takbir dengan ceramah, tu banyaklah, ya. Maknanya banyak kategori takbir. Dan dalam raya ni dia ada dua jenis takbir. Yang pertama namanya mursal, dia panggil takbir mursal. Yang kedua namanya muqayyad. Baik, apa beza di antara takbir mursal dengan muqayyad ini? Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, takbir mursal ialah takbir yang mana berlaku pada Aidil Fitri. Bila waktu dia, yakni bermula terbenam matahari akhir Ramadan. Bila di isytihar dia, penyimpan mohon raja-raja kata malam besok diisytiharkan raya, maka bermulalah takbir. Sunnah, ya, sunat kita bertakbir bermula terbit fajar, bermula terbenam matahari, yakni pada akhir Ramadan. Kemudian sampai bila takbir ni? Ya, takbir mursal ni tempohnya bila? Iaitu sehinggalah imam naik sembahyang raya. Bila imam naik dia ke depan takbir untuk solat raya, maka habislah masa dia. Jadi tak ada takbir dah lepas itu. Tapi setengah ada saya pernah jumpa, lepas sembahyang imam takbir lagi. Ya, dia lepas sembahyang raya imam takbir lagi. Takbir muqayyad tak apa. Ya, takbir pada raya Aidil Adha tu tak ada masalah selepas sembahyang. Tapi kalau takbir Aidil Fitri sehingga takbiratul ihram sembahyang raya, sampai situ habislah masa dia. Dan takbir mursal ni tuan-tuan sekalian, dia tak berkait dengan solat. Sebab tu dia sunnah kita takbirnya bermula daripada nampak anak bulan tu sehinggalah pagi besok, sepanjang-panjang malam. Sebab itu digalakkan kita takbir di mana-mana. Ya, bila-bila masa ketika satu malam ni, takbirlah 2 pagi, 3 pagi, tak ada masalah. Ya, dulu kalau kita setengah-setengah tempat takbir rumah ke rumah cukup bagus. Ya, boleh takbir rumah ke rumah membesarkan Allah. Sambil berjalan, sambil naik motor, seorang-seorang takbir, tak masalah. Orang kata biarlah lantaklah, orang kata kita nak ambil sunnah. Naik motor takbir seorang-seorang. Ya, takbir kuat pula tu. Tak ada masalah, sunnah. Naik kereta takbir seorang-seorang. Ya, orang tengok cakap seorang dah takbir. Dapat pahala tuan-tuan silam bila-bila masa. Ya. Sebab itu dipanggil sebagai takbir mursal. Ya. Maknanya bila-bila saja kita boleh takbir sehinggalah pagi besok imam dah naik sembahyang raya. Jadi kita bezakan dia. Kemudian yang kedua namanya takbir muqayyad. Yang ini dia berkait dengan solat yang maktubah. Solat yang di 5 waktu ni, tuntut 5 waktu ni. Yang ini kita takbir bila lepas sembahyang saja, maka takbirlah kita. Jadi bila masanya sebenarnya tuan-tuan sekalian, kalau ikut takbir muqayyad ini bermula pada 9 pada subuh 9 Zulhijjah lagi. Pada 9 ataupun hari Arafah 10 subuh 9 Zulhijjah. Itu waktu dia sebenarnya. Tapi biasanya kita malam raya tu. Masuk maghrib malam raya Aidil Adha. Tapi sebenarnya boleh takbir bermula subuh, sunnah. Ya. Kemudian bagi orang yang tempoh masanya sampai bila, sehinggalah kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, dia kata sampai masa takbir muqayyad ni ialah apabila solat asar. Maknanya bila dia solat asar saja berakhirlah dia takbirnya. Maknanya lepas asar tak ada dah.
Mana dia mula je solat asar, maka berakhirlah. Kata Syekh Ibn Hajar Haytami, maka itulah tempoh dia. Bermula daripada subuh 9 Zulhijjah sehinggalah asar. Ya, masuk asar maka habislah takbir. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu bagi orang yang tidak menunaikan haji. Tapi bagi orang yang kerjakan haji, maka dia sunat bertakbir tempohnya bila? Ya, ini dia kata orang yang tunai haji sunat bermula masuk waktu zuhur 10 Zulhijjah. Maksudnya ialah pada hari raya. Jadi mereka ni sunat bertakbir bermula masuk zuhur 10 Zulhijjah hinggalah masuk subuh 13 Zulhijjah. Kecuali kalau sekiranya dia dah tahallul sani, dia dah habis dah larangan ihram dia, iaitu dah tahallul sani, bukan tahallul awal. Dia dah tahallul sani, maka bolehlah dia bertakbir sehingga asar. Sehinggalah asar 13 Zulhijjah. Itu beza di antara takbir mursal dan takbir muqayyad. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Kemudian, apa lagi sunnah hari raya ni? Ini mudah kita buat ni. Ini kalau boleh kita sebut perkara ini. Ya, ketika sampai je bila tiba hari raya, maka kita mengucapkan tahniah. Ya, tahniah di antara satu sama lain. Tahniah ni bukan maknanya jumpa tahniah. Dah, bukan gitu. Dalam salam tahniah dia beranjak. Tahniah benda pula ni apa? Kan? Tahniah ni dia kata sunat ada dua perkataan. Apabila kita menyambut raya, pertama sekali kita bercakap dengan kawan kita ni, taqabbalallahu minna wa minkum. Jumpa tuan-tuan sekalian, Syekh, taqabbalallahu minna wa minkum. Cakap Arab hari tu kan. Sebenarnya tuan-tuan, kita ni pandai cakap Arab. Siapa khabar kita tak reti cakap Arab? Hari-hari cakap Arab, tuan-tuan sekalian. Hari-hari. Semayang cakap Arab, mana cakap Melayu? Kan? Cakap Arab sama kita ni. Pergi mana masjid? Masjid Arab. Buat benda. Belajar ilmu. Ilmu tu Arab. Tengok benda ni sedap sangat tengok TV. Tengok iklan ni khabar. Iklan tu Arab, tuan-tuan. Iklan. Pandai cakap Arab. Rakyat, mesyuarat, semua Arab belaka kita ni. Maknanya banyak perkataan Arab. Lepas semayang, Tok Imam kata taqabbalallahu minkum. Semua orang menjawab minna wa minkum taqabbal ya karim. Kalau ada orang Arab singgah, dia kata terror betul orang surah ni. Ya, pandai belaka cakap Arab. Imam tanya Arab, jawab Arab, tuan-tuan. Siapa jawab Melayu? Imam tanya taqabbalallahu minkum, tak ada jawab daripada kami dan daripada kamu diterima amalan. Tak ada. Semua jawab minna wa minkum taqabbal ya karim. Bila tanya benda makna Syekh, entahlah dia kata. Kau nyebut je dia kata. Makna sampai sudah tak tahu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maknanya nak ceritanya jumpa taqabbalallahu minna wa minkum. Cuba kita lazimkan. Ya, jadikan kebiasaan jumpa je, pergi masjid nak sembahyang raya, salam taqabbalallahu minna wa minkum. Dia pun gana awak ni hari ni. Ya, cakap benda gini pula. Inilah orang suruh belajar tambah bagi dia. Kan? Ini sunnah mengucapkan tahniah. Ya, kemudian apa dia lagi ucapan yang kedua? Aidil Mubarak. Cakap Aidil Mubarak. Hari yang sangat berkat. Ya, raya yang sangat berkat. Kita cakap tahniah. Jadi kita jumpa, paling-paling pun kita kata taqabbalallahu minna wa minkum. Ini sunnah, ya, sunnah ataupun sunat ketika hari raya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kemudian yang seterusnya, apa perkara yang patut kita buat pada hari raya ni? Iaitu berpakaian cantik. Raya ni yang pakai selekeh. Ya, raya ni pakaian yang paling cantik. Sebab Nabi SAW ada satu hadis menceritakan bahawa Nabi dia ada satu jubah. Ada satu jubah khas, yang jubah ni hanya dipakai pada semayang 2 hari raya dan juga pada hari Jumaat. Nak ceritakan bahawa pentingnya baju comel ni, baju cantik ni. Dia tak semestinya baru, tuan-tuan sekalian. Ya, kalau yang baju yang lama tapi masih lagi cantik, pakai cantik. Jangan pagi raya itulah baju bawa kerja, itulah baju pergi semayang raya. Ya, itulah baju bawa ke laut, itulah baju semayang bawa raya. Jangan, tuan-tuan sekalian, sediakan satu baju ataupun baju yang comel.
Terutama sekali kalau mampulah, kalau boleh beli yang baru dan sebagainya. Nak raikan hari kemenangan ini, hari yang hebat ni. Maka nak tunjukkan bahawa rasa seronoknya kita kerana menyambut Aidilfitri ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi ingat, yang disunnahkan ini, sunat pakai baju baru pun ni orang lelaki je, tuan-tuan. Sudah orang perempuan marah lalu. Orang perempuan ni, dia pakai yang ada je. Jangan pakai lawa sangat. Tapi kita terbalik. Yang selekehnya orang lelaki. Kan? Tapi orang perempuan ni, Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Pakaian orang perempuan, tengok negara. Bunga tengah-tengah. Bunga tepi atas kepala, ada bunga belakang. Nak ceritakan, sunnahnya ialah lelaki. Orang perempuan ni dia pakai biasa dan jangan bertabarush. Ingat tu. Tapi inilah yang berlaku pada setiap sekali sambutan raya, tabarush. Berhias, berlebih-lebih. Pakai wangi dan sebagainya. Wangi ni orang lelaki. Kita ni tuan-tuan kena pakai wangi beria sikit. Sebab kita tak wangi. Pakai wangi beria sikit. Sunnah. Orang perempuan, dia jangan pakai wangi. Wangi sangat, dia menimbul fitnah dan sebagainya, dah tak boleh. Kecuali dia kata, kalau duduk berkelompok dia je. Sama-sama dia lantak lah. Dia duduk, dia geng-geng dia tak keluar pun dengan orang lelaki, jumpa orang lelaki, duduk dalam rumah. Memang geng-geng perempuan dia je. Pakailah lawa-lawa, nak tanding pun tak apa. Dia adik tandingan orang tu cantik hari tu. Kan? Tak apa, nak lawa pun tak apa, tapi sama dia. Tapi kalau bersama dengan ajnabi, maka elakkan daripada tabarush, berlebih-lebihan sangat. Pakai dressing dan sebagainya. Kadang-kadang kita tengok pun Allah Rabbi. Daripada banyak dapat pahala kemarin pada bulan puasa, raya lebur gitu je. Kerana disebabkan maksiat mata ini. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, maka naklah kita pakai cantik pada hari raya. Dia sebenarnya pakai cantik ni tuan-tuan sekalian ialah bukan tak semestinya hari raya. Terutama sekali waktu solat. Solat ni tuan-tuan sekalian kalau boleh pakai pakaian yang cantik. Kenapa? Sebab kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Semayang pakai jubah, pakai baju Melayu, jangan pakai t-shirt tuan-tuan. Boleh, tak ada masalah. Tak baju pun boleh. Semayang dalam bilik seorang-seorang pakai kain je selai. Baju tak pakai, kepiah tak pakai, ikat kain bawah pada pusat pula. Tak ada arah lah. Dan saya pernah nampak pergi jalan rumah kawan. Dia kata tunggu kau nak semayang kejap, dia kata dia pun semayang. Nampak celah bilik. Tak baju. Semayang dah tak baju, kain ikat bawah pusat. Kata teguk sungguh semayang benda ni gaya. Saya ingat arwah wan saya kemarin, dia cukup pantang. Kalau tengok semayang pakai singlet ataupun tak pakai baju, memang dia marah sungguh. Maknanya dia kata tak ada sopan, tak ada adab sungguh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba sama manusia berani nak pakai gitu. Tak tersilan. Cuba pergi bandar tak baju, cah gila lalu. Maknanya nak ceritakan depan Allah ni pakailah sebaik mungkin. Baik, kemudian seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa amalan sunnah yang boleh kita buat pada raya ni? Iaitu dia kata bila mana kita ke masjid ataupun pergi ke tempat solat Aidilfitri atau Aidil Adha ni, maka ikut jalan yang berbeza. Pergi jalan yang lain, balik jalan yang lain. Itu sunnah. Maknanya sunatnya tuan-tuan. Kalau itulah satu jalan nak buat mana? Jangan pula paksakan juga, cari juga jalan, buat jalan baru, belukar, tebas apa semua, tak payah. Mana nak ceritakan kalau ada dua jalan, maka seelok-eloknya sunnahnya pergi jalan yang lain, balik jalan yang lain. Itu sunnah. Dan selain kalau sekiranya itulah satu jalan, silakan satu jalan pun tak masalah. Nak ceritanya sunat sahaja. Kan ceritakan lah ustaz payah sungguh, nak sembahyang raya pun payah. Lah tak payah pergilah kalau gitu. Jangan baik tak pergi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia kata dalam satu hadis riwayat Bukhari, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya baginda membezakan jalan. Maksud membezakan jalan ni maknanya pagi pergi dan balik solat hari raya. Jadi pergi balik ni dia jalan berbeza. Kenapa? Apa hikmah dia? Kita tengok balik
Apa hikmah dia suruh pergi jalan lain, balik jalan lain? Antaranya ialah dia kata dia jalan ni dia akan menjadi saksi di akhirat besok. Tuan-tuan sekalian, kita semua yang kita buat kebaikan ini, kita berjalan ke masjid, apa semua ni, semua akan jadi saksi di hadapan Allah. Kemudian dia merupakan satu syiar, nak tunjukkan ini syiar Islam, antara syiar Islamnya. Nak tunjukkan bahawa apabila jalan berbeza ni, boleh menakutkan orang-orang munafik dan orang kafir. Dulu barangkali bila dia tengok, orang Islam ni pergi jalan lain, balik jalan lain, seolah ramai orang Islam ini. Nak ceritakan bahawa boleh menakutkan mereka tentang kehebatan izah Islam ini. Kemudian boleh kita dalam keadaan jalan berbeza ni boleh menziarahi rumah-rumah dan sebagainya. Ni amalan ziarah ni tuan-tuan sekalian, ya, dah semakin kurang, ya, semakin tak dibuat dah sekarang ni. Zaman-zaman kita kemarin, zaman kecil-kecil mana, ziarah ni suka sangat. Ya, tuan-tuan sekalian, bila raya ni pertama ingat rumah orang lah. Ya, dia tak ingat dah rumah sendiri. Dulu zaman kita kecil-kecil main, raya ingat rumah orang. Sebab memang targetnya nak pergi rumah orang. Sekarang tak ada, raya ingat rumah sendiri. Tak pergi dah rumah orang. Kadang bila pergi pun macam ziarah kosong. Tak ada apa barakah dia. Tuan-tuan sekalian, bayangkan pergi ziarah raya. Ya, pergi ziarah raya, duduk masing-masing keluar telefon. Kan, main telefon. Tuan rumah lepas angkat air, lepas duduk, dia pun main telefon juga. Dah, benda seronok tu. Baik tak payah datang. Kan, masing-masing semua main telefon belaka. Dah letih main telefon, minta balik. Itulah keadaan dia. Itu hari ni dunia dah berubah. Tapi kita janganlah mengikut trend yang macam ini. Kan, sepatutnya bila masuk datang ziarah, telefon simpan dulu. Ya, tuan rumah pun sama. Jangan masa itu bukan waktu nak bertelefon, waktu nak sembang, nak seronok, kan, lama tak jumpa, nak tanya khabar. Ni tak ada, semua nak main telefon. Ya. Dah tak ada kata keberkatan. Kita tuan-tuan sekalian makan anak beranak pun gitu. Ya, makan anak beranak, duduk 4-5 orang satu meja, semua ayah main telefon, mak main telefon, anak main telefon, balik main telefon. Kemudian habis makan nak balik pun orang rumah mesej kau laki dia, maulah balik dia. Lah, duduk sebelah, tak mahu bercakap, hantar mesej juga. Teruk sungguh dah kita ni ni tuan-tuan. Hidup kita ni, zaman kita ni memang kelang kabut tu dah. Ya. Tak tahulah sampai bila keadaan macam ini. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kemudian seterusnya, dia kata solat hari raya. Ni semua maklumlah. Solat hari raya ni tuan-tuan sekalian memang hebat sangatlah. Ya. Orang balik kampung tu kadang-kadang balik cuti raya nak sembahyang raya. Dia sembahyang raya ni suhu sangat. Sebab tu ulama dia sebut sembahyang raya ni ada 3 hukum dia. Pada mazhab kita mengatakan bahawa dianya sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Berjemaah itu pun sunat muakkad, seorang pun sembahyang seorang diri pun sunat muakkad. Jadi sembahyang raya tu pada kita, mazhab kita, sunat yang dituntut. Ada setengah ulama kata fardu kifayah, tuan-tuan sekalian. Bagi mazhab Imam Abu Hanifah, dia meletakkan sembahyang raya ni fardu ain. Fardu ain maknanya tak buat dosa. Itu Imam Abu Hanifah. Tapi bagi kita mazhab Syafi'i ni sunat muakkad. Jadi kalau nak cerita sunat muakkad, rendah lagi taraf dia dengan fardu kifayah. Dia fardu kifayah lebih tinggi daripada sunat muakkad. Sebab tu kadang orang suhu sangat sembahyang raya, tapi sembahyang 5 waktu, sembahyang jemaah 5 waktu orang tak cakna sangat pun. Tapi kalau yang sunat ni, Allah Rabbi, penuh. Ya, kalau pagi raya pukul 8 masjid dah mula penuh, kan? Dah mula penuh. Yang tak datang pun datang. Ada jenis tu datang, jenis semayang dia semayang apa? Semayang wawasan 20-20. Ada juga. Dia datang 2 rakaat semayang hari raya puasa, kosong, tak datang pula. Kemudian datang pula semayang 2 rakaat semayang raya haji, lepas tu kosong. Jadi 20-20. Ada pesen gitu. Dia cuma hidup dia untuk sembahyang raya. Ada jenis macam ni tuan-tuan sekalian. Ya. Dia jenis hidup dia untuk sembahyang raya saja. Dia ingat sembahyang tu sembahyang raya. Sembahyang lain tak ada. Jumaat ke sembahyang 5 waktu jauh sekali. Ini sedangkan sembahyang raya ni sebenarnya dia sunat muakkad saja. Sunat muakkad dia tuntut.
Tuan-tuan tengok tak percaya kan. Subuh raya banding dengan sembahyang hari raya. Sembahyang subuh pagi raya dengan sembahyang hari raya. Saya rasa sembahyang subuh raya tu ramai lagi. Cuba tengok subuh raya kedua. Subuh raya kedua ni orang semua terlentamlah kekenyang. Kan, dengan lemah 4-5 batang seorang. Ya, masa itu masa tak apa nak bangkit dah raya kedua ni. Lalah yang datang biasanya 5 waktu, biasa subuh boleh dapat dalam 7-8 saf. Kalau raya kedua rasa-rasanya 2 saf pun payah. Nak ceritakan, tapi kalau sembahyang raya melempah. Terpaksa jawatan kuasa mikir guna raya nak pasang kemah raya ni. Kena pasang kemah tuan-tuan sekalian. Ya, nak raikan orang balik daripada jauh ni. Tapi ni kita dah PKP ni tak ada arah lah tuan-tuan sekalian. Ya, tak payah fikir kemah lah. Selai bulan tak tahulah kita apa akan berlaku lepas ini ya. Baik, kemudian seterusnya tuan-tuan sekalian, apa sunnahnya iaitu berjalan kaki. Berjalan kaki ke tempat solat raya. Tuan-tuan sekalian, kalau dekatlah ceritanya, kalau rumah kita tak jauh, mampu jalan kaki, datang jalan kaki. Ini sunnah. Tapi kalau 2 kilometer, benda jalan kaki. Ya, nak ceritakan kalau dekat. Kalau ada motor kereta, naik kereta tak masalah. Ini, ustaz khabar ni jalan kaki ni. Jalanlah nak beranak. Kan? Rumah bapak jauh daripada masjid. Sampai-sampai semua orang balik belaka dah. Nak ceritanya, jalan, kalau dekat tak ada masalah. Jalanlah kaki kan. Tapi kalau jauh apa semua tu. Dia ada satu cerita tuan-tuan sekalian. Dia ni lama tak sembahyang raya. Lama sangat dah tak sembahyang raya. Sekali balik rumah pun tak jauh daripada surau sembahyang raya. Dia pun buat tak kisah sangatlah, dengar takbir kat masjid, lambat lagi dia khabar sembahyang. Dia pun dah lambat, dah pukul 9, dia pun datang, orang dah baca khutbah tuan-tuan sekalian. Dia pun masuk duduk depan sekali. Oh, sedap baca khutbah, dengar baca khutbah. Habis je khutbah orang balik. Dia marah tuan-tuan sekalian. Dia kata, pasal apa tak sembahyang ni nama? Orang pun confused kan. Siapa yang tak sembahyang ni? Dia ingat macam sembahyang Jumaat kan mana? Sembahyang Jumaat betul lah khutbah sebelum sembahyang. Ini khutbah lepas sembahyang. Dia tu sebenarnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kemudian seterusnya, sunnah bagi orang perempuan yang uzur. Perempuan yang uzur pun digalakkan supaya datang. Datang ni bukan untuk sembahyang raya, dia tak boleh sembahyang, tetapi boleh mendengar khutbah. Boleh digalakkan. Tapi tempat kita ni jarang. Tapi kalau sembahyang di padang, di tempat lapang tu mungkin. Jadi kalau kat rumah kita mungkin boleh tengok TV kan, ada live atas sembahyang raya Masjid Negara dan sebagainya. Dengarlah khutbah tersebut. Dan antaranya ialah bayar zakat fitrah. Tuan-tuan sekalian, zakat fitrah, dia hukum zakat fitrah ni dia banyak. Dia ada harus, dia ada sunat, dia ada wajib, dia ada makruh, dia ada haram. Bila waktu harus bayar zakat fitrah? Bermula daripada satu Ramadan, sehinggalah akhir Ramadan. Jadi yang ini hukumnya harus. Bila-bila? Sekarang ni pun boleh bayar. Bayar harus. Ada ketikanya dia menjadi sunat. Bila waktu sunatnya? Iaitu setelah terbenam, sebelum solat Aidilfitri. Jadi sebelum solat raya ni sunat kita bayar, tapi kita ambil dah bungkus dah tak terima dah. Dia pun sibuk nak sembahyang raya kan. Jadi bayar sekarang lah, dia sunat. Yang wajibnya bila? Iaitu apabila terbenam je matahari 30 Ramadan, maka wajib dah bayar fitrah. Sehinggalah sebelum terbenam 1 Syawal. Kemudian makruh, ada ulama kata selepas solat raya sehingga terbenam matahari. Ada pendapat kata tak boleh, tak terima dah zakat kita itu. Jadi jangan bayar selepas sunat raya. Kecuali dia kata kalau sekiranya dia terlupa ataupun kerana ada sesuatu masalah, masyakkah yang menyebabkan dia terpaksa bayar lepas sembahyang raya, itu dia terima lagi. Tapi kalau sengaja, dia kata, ada ulama kata tak jadi lagi dah sebagai fitrah. Dan haramnya ialah selepas terbenam matahari 1 Syawal. Baru ni ada orang tanya berkenaan orang mati. Kalau dia mati, adakah dia kena bayar fitrah? Begitu juga dengan bayi ataupun orang
bersalin kan, bayi yang bersalin. Jadi bagi orang yang mati ni tuan-tuan sekalian, kalau dia mati sebelum terbenam matahari, maknanya sebelum terbenam matahari 30 Ramadan, maknanya akhir Ramadan kita 30 Ramadan hari apa? Hari Rabu kan? Hari Rabu 30 Ramadan. Jadi sebelum terbenam matahari 30 Ramadan dia mati, meninggal dunia, maka dia tidak masuk waktu wajib. Dia tak masuk waktu wajib. Waktu wajibnya bila? Setelah terbenam matahari. Jadi kalau dia mati malam raya, wajib. Ya, maka wajib dia bayar fitrah. Ya. Bagi yang bersalin, bagi orang yang bersalin tak wajib dia bayar zakat fitrah. Dia wajib bayar zakat fitrah bila kalau sekiranya dia bersalin selepas terbenam matahari 10 selepas terbenam matahari 30 Ramadan. Maknanya malam raya lah. Ya, malam raya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Baik, ada beberapa kekeliruan tentang perkara yang dilakukan pada hari raya ni. Baik tuan-tuan sekalian, ini saya ambil daripada pandangan Abu Anas Madani ataupun Dr. Basit. Ya, Dr. Basit. Dia kata ada beberapa kekeliruan tentang amalan kita apabila menyambut raya ni, tuan-tuan sekalian. Pertama sekali, bila kita menetapkan malam raya itu kena buat ibadah yang tertentu, ibadah khusus, kena qiyamul lail, kena apa. Dia kata tidak. Ya, dia sebenarnya dia kata malam raya ni yang kata dalam satu hadis, siapa yang menghidupkan malam hari raya tidak akan mati hatinya pada hati matinya hati-hati. Hadis ni adalah hadis dhaif, kan, hadis dhaif. Maka dia kata tidak ada amalan khusus pada malam raya. Ya, jangan letakkan kena qiyamul lail sampai ke pagi, tidak, dia kata, kecuali bagi orang yang dah sentiasa melazimi qiyamul lail, itu tak ada masalah. Tapi macam kita menetapkan malam tu kena beramal, beria kena beramal, tidak, dia kata. Ya, tidak ada yang hadis yang mengatakan bahawa siapa yang menghidupkan malam hari raya tidak akan mati hatinya pada hari matinya hati-hati. Jadi hadis ni adalah, sanad hadis ni adalah dhaif. Ya, kecuali orang yang jadi kebiasaan. Cuma pada malam raya ni tuan-tuan sekalian, dia kata sunat perbanyakkan takbir. Itu betul, amalan takbir itu ya, sebab dia takbir mursal ya, pada malam hari raya Aidilfitri. Baik, yang kedua, ini amalan yang sentiasa kita buat, iaitu menziarahi kubur. Menetapkan bahawa raya kena ziarah kubur. Tapi itu memang menjadi amalan kita. Ya, jadi sebenarnya ziarah kubur ni tuan-tuan sekalian, jangan tentukan hari raya. Ya, ada bila hari raya je baru ingat mak ayah mati. Hari lain tak berapa nak ingat. Hari raya lah sibuk nak cabut rumput kat kubur ayah. Kan, hari lain tak kisah apa, semua sambut. Jadi dia kata kebiasaannya pada hari raya ni orang akan jadi trend dia, jadi budaya menziarahi kubur. Sedangkan dia kata raya ni adalah hari gembira. Bukan, dia pergi ziarah kubur ni dia lebih kepada untuk mengingati mati. Kan, mengingati mati, kemudian menzahirkan keinsafan. Jadi raya ni adalah untuk zahirkan kegembiraan. Jadi tuan-tuan sekalian, adakah salah? Tak salah. Nak ceritanya tak salah. Tapi kalau boleh, jangan bila tiba raya baru ingatkan orang mati. Ingatkan kematian hari-hari ni sebenarnya, tuan-tuan sekalian. Ini kan bila tiba je 1 Syawal, jam kubur. Kan, mayat pun confused. Ramai betul hari ni dia apa? Ya, biasa sunyi sangat. Rupanya raya, kata dia. Kan, sama-sama dia pun sembang, raya rupanya. Kan, selama ada orang. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang ziarah kubur ni jangan tentu nak pergi 1 Syawal, pagi Syawal ataupun pagi 2 Syawal. Bila-bila masa je boleh ziarah. Tuan-tuan tengok ramai dengan orang, ziarah waktu tak ada orang. Bila waktu tak ada orang? 3 pagi, 4 pagi, tak ada orang. Pergi, tak ada masalah. Kan, pergi anak beranak, pukul 3:30 pagi pergi ziarah kubur. Kan, buatlah baca Yasin, tahlil, ramai ngamin belakang. Maknanya tak ada masalah. Pergi bila-bila masa. Kubur sekarang ni pun alhamdulillah ada lampu kan. Orang bagi dah comel sangat dah. Ya, orang bagi tempat selesa.
Baik, jadi jangan menetapkan raya mesti nak kena ziarah kubur, tidak. Ya, nak ziarah kubur ni bila-bila masa sahaja. Jadi satu amalan budaya orang kita memang raya ingat kubur, raya ingat kubur. Ya, sedangkan boleh pergi ziarah kubur ni bila-bila masa. Bukan kata tak boleh, boleh nak ziarah tu tak ada masalah, tapi cuba tanamkan bahawa ziarah kubur tak semestinya pada hari raya. Seolah-olah nak ingat mak ayah mati hari raya sahaja. Sedangkan hari lain tak kisah pun, ya. Sebab tu kadang ialah ada kelebihan juga bila kita buat program kat kubur, boleh jumpa silaturahim anak saudara, sanak saudara dan sebagainya. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan terakhirnya di antara perkara yang kena elakkan ketika raya ni ialah pergaulan yang bebas. Ya, ikhtilatnya. Maknanya pergaulan yang bebas dan antara sesama kita lah. Sebab kebanyakan hari itu dia panggil sebagai hari free. Seolah-olah hari itu terlepas daripada ikatan ataupun aturan agama, hukum agama. Jadi hari tersebut orang kan buat bebas. Ada kata puasa pun dah habis, apa semua kan. Maka ketika itu tak jaga dah adab-adab dia. Ya, ketika itu mereka bebas bersalaman, mereka bebas pergi kalau ada girlfriend apa semua, bercampur gaul dan sebagainya. Akhirnya mencemarkan kemuliaan hari tersebut. Hari tersebutlah nak berhias lawa-lawa, ya. Hari tersebutlah rumah dia penuhi dengan filem-filem, muzik-muzik. Ya, sekarang ni orang dah tak ada ziarah, duduk di rumah tengok movie je kerja dia. Ya, tengok TV dan sebagainya. Jadi kemuliaan hari tersebut dah dicemari dengan amalan-amalan yang mendatangkan dosa ni. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Itulah antara sedikit sebanyak yang saya dapat kongsikan pada pagi ini berkenaan dengan menyambut Syawal ataupun 1 Syawal, ataupun boleh kita kata di ambang Syawal lah. Ya, insya-Allah kita doakan mudah-mudahan Allah Taala panjangkan umur kita, ya, kemudian bagi kesertaan yang baik supaya dapat kita menyambut sama-sama hari raya walaupun tak semeriah dulu dah kita ni. Lama dah raya kita ni tak meriah tuan-tuan sekalian, bukan sekarang. Ya, kalau banding dengan 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, jauh seronoknya. Ya, bila 4-5 hari lagi nak tiba raya, tak berapa tak jenera tidur kita. Mikirkan raya ni. Seronok ni ingat pada raya. Sekarang biasa je. Lama-lama orang ingat raya ni macam tai pusang je. Kan? Tak ada masalah. Ya, raya biasa je raya. Silap-silap ada ke laut kan, main ke laut pergi raya. Ya, air raya pergi ke laut macam biasa je. Dia tak kisah pun. Ya. Kalau saya duduk rumah saya, kampung saya kat Temerloh, kat Sungai Pahang tu. Kadang kalau orang sana masa air dulu, kalau bulan Ramadan ni hari panas, bila panas kemarau, sungai surut. Bila Sungai Pahang tu surut, ramai orang ngaran. Dia ngaran ikan, nahan aran. Dia ada rawai, dia ada aran orang tepi Sungai Pahang ni. Dia kadang orang sembilan raya dia naik perahu pergi ngaran. Pergi tengok aran dia, pergi ngangkat rawai dia. Tu hari raya. Ya, maknanya dia tak kisah pun bahawa itu adalah hari kemenangan kita, syiar yang besar dan sebagainya. Jadi keberkatan ni kadang-kadang kita tengok sejak akhir-akhir ni Allah Taala dah tarik sedikit demi sedikit. Banyak dah barakah dalam hidup kita ni Allah Taala dah ambil balik. Ya, raya dah tak seronok kan. Kita ziarah, amalan ziarah dah tak ada. Banyak perkara dah sebenarnya Allah Ta'ala dah ambil satu persatu. Ini petanda akhir zaman yang barangkali dunia kita ni dah nak sampai kepada penghujung dia. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini dapat dikongsikan bersama insya-Allah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana sudah hadir. Terima kasih kerana sudah mendengar. Mohon maaf di atas kekurangan penyampaian saya. Dan sekali lagi saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, insya-Allah kita jumpa lagi selepas raya nanti dengan izin Allah. Allahu waliyat taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan majlis ilmu kami pada pagi ini sebagai perhimpunan yang dirahmati dan perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang terpelihara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.